Terima kasih menonton kami di Buletin TV3. Saya Muhammad Ahmad Hamdan. Dan saya Nurliza Muhammad Zain. Teruskan sejam dalam Buletin Utama. Ibadah umrah dibenarkan semula bermula 8 Februari. Suntikan dos penggalak secara walk-in di 4 PBV Lembah Kelang bermula esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kabinet memutuskan untuk memberi kebenaran mengerjakan ibadah umrah bermula 8 Februari ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata keputusan dibuat berikutan kerajaan tidak berhasrat melanjutkan penangguhan sementara yang berkuat kuasa 8 Januari lalu. Bagaimanapun, menurut beliau, garis panduan prosedur operasi standard SOP baru susulan penarikan semula penangguhan itu akan dibincangkan secara terperinci termasuk bersama agensi pelancongan umrah. Ini bagi memastikan apabila jemaah pulang ke tanah air boleh memilih lokasi kuarantin. Mengulas mengenai penerbangan pertama bagi jemaah umrah bermula 8 Februari ini, beliau berkata ia masih belum diputuskan. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan kerajaan menangguhkan ibadah umrah buat sementara waktu berkuat kuasa 8 Januari lalu berikutan penularan varian Omicron. Runtuhan susulan berpotensi berlaku di Lestari Perdana Bandar Putra Permai di Seri Kembangan, Selangor berikutan insiden semalam. Pegawai Daerah Petaling, Datuk Johari Anwar berkata ini kerana hasil laporan dan pemantauan Jabatan Kejuruteraan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ mendapati masih berlaku pergerakan tanah. Beliau memaklumkan mendapan tanah dan runtuhan tebing di lokasi terbabit semalam adalah kejadian kedua dan insiden sama pernah berlaku di lokasi itu pada 2017. Justru pihaknya memandang serius dan akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk mengenal pasti punca sebenar. Saya difahamkan oleh pihak Jabatan Kejuruteraan bahawa kejadian yang berlaku sebelum ini berlaku di sebelah hujung yang berpunca daripada mungkin air larian bawah tanah. Dan sebenarnya kerja-kerja untuk melaksanakan pembaikan itu telah pun dibuat oleh pihak MBSJ, cuma dalam proses untuk lantikan kontraktor. Walau bagaimanapun, di kawasan ini kita dapati isu ini adalah dua isu yang berbeza. Jelasnya laporan lengkap kejadian di Lestari Perdana itu akan disiapkan sebaik saja kajian penuh selesai. Ketika ini, kerja-kerja memasang cerucuk di sekitar kawasan yang mendap sedang giat dijalankan sejak semalam. Ia bagi memastikan pergerakan bawah tanah dapat dikurangkan. Kerja baik pulih dijangka mengambil masa kira-kira seminggu. Peniaga di pusat komersial berhampiran juga telah diminta memberhentikan operasi buat sementara. Dalam kejadian semalam, beberapa kenderaan yang diletakkan di kawasan berkenaan rosak apabila jatuh bersama tebing yang runtuh. Sementara itu, kepengan cerucuk setinggi 12 meter ditanam secara sementara sepanjang 150 meter di kawasan runtuhan bertujuan menahan pergerakan tanah. Manakala 17 premis komersial di sekitar kawasan berkenaan diarah memberhentikan operasi perniagaan untuk sementara waktu. Orang ramai hanya dibenarkan memasuki semula kawasan kejadian apabila keadaan sepenuhnya selamat. Harap kerjasama daripada tuan-tuan premis yang terlibat dan juga masyarakat agar tidak mendekati kawasan ini kerana keadaan masih lagi tidak selamat. Jadi kita harap kerjasama daripada masyarakat. Pihak polis turut mewujudkan pusat kawalan untuk pemantauan berterusan. Media semalam melaporkan pihak bomba menerima maklumat mengenai kejadian pada jam 6.38 petang lalu bergegas ke lokasi. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Jabatan Korporat dan Pengurusan Strategik MBSJ Azfarizal Abdul Rashid dalam satu kenyataan memaklumkan kerja pemasangan cerucuk mula dilaksanakan jam 1 pagi tadi dan dijangka mengambil masa seminggu sebelum kerja-kerja pembaikan sebenar dilaksanakan.
35 pesara hakim termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan dan bekas Hakim Besar Malaya mengemukakan saman terhadap kerajaan dan 3 yang lain. Ia berhubung kegagalan menetapkan kenaikan pencen dan faedah yang diterima mereka sejak tahun 2015. Individu dimaksudkan termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Alauddin Muhammad Sharif, bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Norma Yaakob, bekas Hakim Mahkamah Rayuan dan bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mad Yunus dan bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Haidar Muhammad Noor dan juga 7 balu serta tanggungan. Selaku plaintif, mereka memfailkan saman pemula itu minggu lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kerajaan, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dinamakan sebagai defendant pertama hingga keempat. Penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas boleh mendapatkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 secara terus atau walk-in mulai esok. Perkhidmatan vaksinasi itu ditawarkan di 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi di Lembah Kelang. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan berkata keputusan itu bertujuan mempertingkatkan lagi kadar pengambilan dos penggalak. 4 PPV integrasi itu adalah World Trade Center Kuala Lumpur, Axiata Arena Bukit Jalil, Ideal Convention Center Shah Alam dan Dewan Sokar Gakai Kelang. Vaksin yang diberikan adalah jenis AstraZeneca, namun vaksin Pfizer akan dibekalkan bagi individu tertentu seperti ibu hamil yang telah menerima janji temu atau individu mempunyai kontraindikasi terhadap vaksin AstraZeneca. Individu yang ingin hadir secara walk-in perlu memastikan sijil vaksinasi digital di dalam aplikasi MySejahtera adalah lengkap bagi melancarkan proses vaksinasi. Tahap kesihatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semakin baik dan sudah dipindahkan dari unit rawatan koroneri ke wad biasa Institut Jantung Negara siang tadi. Anak beliau, Datin Paduka Marina, dalam kenyataan memaklumkan penilaian doktor pakar yang merawat bapanya mendapati tahap kesihatan bekas Perdana Menteri itu semakin pulih. Tambahnya, Tun Dr. Mahathir ceria serta bersemangat untuk kembali pulih sepenuhnya. Bagi mengelak jangkitan, kedua-dua Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tidak dibenarkan menerima pelawat di IJN ketika ini. Seluruh ahli keluarga negarawan itu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan agar Dr. Mahathir pulih sepenuhnya. Kutipan hasil Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM tahun lalu mencecah RM42.5 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kutipan itu menjangkau sasaran awal ditetapkan Kementerian Keuangan iaitu RM40 bilion. Menurut beliau, selain kejayaan kutipan hasil, 2021 juga telah menyerlahkan keunggulan sektor penguatkuasaan JKDM apabila berjaya menumpaskan kartel pengedaran dadah antarabangsa dengan rampasan seberat 16 tan bernilai RM5.2 bilion. Dengan prestasi sebegini, saya amat yakin JKDM akan terus bergerak maju sebagai economic frontliners atau petugas barisan hadapan ekonomi yang berupaya memacu pertumbuhan berkualiti dan positif bagi keluaran negara kasar ke arah menyuburkan kemakmuran keluarga Malaysia. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-40 di Kompleks Kastam Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, tema sambutan memperluas transformasi digital kastam melalui pemerkasaan budaya dan ekosistem data amat relevan dengan situasi semasa selain bertepatan dengan usaha memodernkan perkhidmatan dan operasi kastam. JKDM perlu memastikan segenap warga kastam celik digital dan sentiasa bersedia untuk mengadaptasi transformasi teknologi
semasa dalam membina serta membudayakan ekosistem data. Kerajaan juga sentiasa berusaha membantu JKDM dalam membanteras penyeludupan dan memudah cara perdagangan ke arah meningkatkan pungutan hasil dan memantap kawalan sempadan negara termasuk melalui penambahan bot peronda dan mesin pengimbas. UMNO dan Barisan Nasional belum memutamatkan keputusan sama ada akan bekerjasama dengan PAS bagi menghadapi pilihan raya negeri Johor. Timbalan Presiden UMNO merangkap Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu masih diteliti secara mendalam buat masa ini. Semua pemimpin BN Johor siang tadi mengadakan pertemuan bersama pengerusi parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, di bangunan UMNO Johor di Johor Bahru. PAS sebelum ini dilaporkan akan mengadakan perbincangan dengan UMNO bagi membentuk kerjasama sebagai persediaan menghadapi PRN Johor. Kita akan lihat dengan teliti, kita akan kaji dengan teliti, tapi buat masa ini majoriti daripada kepimpinan di semua perangkat bahagian akar undi mahukan supaya Barisan Nasional berseorangan. Apa yang penting saya katakan tadi, gerak kerja gentle dan mendekati pengundi kita seramai mungkin, kerana kita bukan bermula daripada kosong, kita bermula daripada asas pengundi asas kita dah ramai. Jadi pengundi asas ini perlu kita jaga dan dalam masa yang sama kita cuba sedaya upaya untuk dapat meyakinkan pengundi di atas pagar. Dalam pada itu, UMNO dan BN belum memuktamadkan calon bagi menghadapi PRN Johor kali ini kerana sedang melalui proses pemilihan yang lebih teliti. UMNO sebelum ini mengumumkan akan meletakkan calon di 42 kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi DUN pada PRN kali ini. PKR dalam pada itu akan bertanding menggunakan logo sendiri manakala dua sekutunya dalam Pakatan Harapan iaitu DAP dan Parti Amanah Negara menggunakan logo PH. Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata soal agihan kerusi sudah selesai dan akan bertanding di semua 56 kerusi namun terbuka untuk perbincangan dengan parti pembangkang lain. Kita bertanding di semua 56 oleh tiga parti PH, tetapi kita masih buka ruang untuk bincang dengan parti-parti pembangkang lain termasuk muda. Tentang logo kita dah putuskan berpersetujuan bersama untuk gunakan PH dan lain-lain parti oleh keadilan. Jadi itu untuk keadilan yang lain. Mengenai kerjasama dengan Bersatu bagi PRN berkenaan, beliau mempersoal sama ada bekas sekutu PH itu yang menyokong UMNO dan PAS bagi penubuhan kerajaan di peringkat persekutuan selepas meninggalkan pakatan berkenaan adalah sebahagian parti pembangkang. Mengenai kemungkinan penyertaan Parti Warisan Sabah pula, beliau memaklumkan pihaknya mahu semua parti pembangkang bersatu dan bekerjasama. Dan pelaksanaan undi 18 buat pertama kalinya dalam PRN Johor bakal mencorakkan dimensi kepimpinan serta mampu mengubah landscape politik tanah air. Namun, adakah pengundi muda benar-benar bersedia untuk menterjemahkan apa yang sering disuarakan dalam platform digital ke atas kertas undi? 1.2 juta pengundi baru membabitkan remaja 18 hingga 21 tahun dan 4.4 juta lagi individu berusia 21 tahun ke atas yang tidak pernah mendaftar. Bagi Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Azmi Hassan, pindaan itu juga akan menyebabkan pertambahan pengundi dalam setiap kawasan DUN dan Parlimen. Kalau pengundi muda ini yang dikatakan tidak pernah mengundi secara ramai-ramai, keluar mengundi bila tiba PRN Johor ataupun PRU 15 umpamanya, sudah pasti ianya akan memberi kesan kerana jumlah mereka terlalu ramai, penambahan pengundi baru. Jadi ke arah mana mereka akan mengundi itu kita tak tahu lagi, kerana ini pertama kalinya dan di Johor itu adalah ujian pertama ke mana arah tuju pengundi-pengundi muda ini. Jelasnya pengundi muda diyakini mampu membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri, keluarga dan negara.
Namun, keberanian dan kelantangan bersuara terhadap kerajaan yang sering ditunjukkan di media sosial dibimbangi tidak dimanifestasikan secara tepat di kertas undi. Untuk keluar mengundi itu adalah memerlukan pengorbanan. Sebab itu, walaupun pengundi muda ni ramai, tetapi adakah mereka akan melakukan pengorbanan? Kenapa saya rasa sangsi sikit adalah kerana keadaan politik kita begitu toksik sekali dalam keadaan sekarang. Saya takut pengundi muda akan berfikir kalau mereka turun mengundi pun ianya tak akan mengubah apa-apa. Justru pengundi muda disuruh untuk berfikir panjang demi masa depan generasi seterusnya dan menyedari mereka mempunyai kuasa untuk menentukan hala tuju negara dan menterjemahkannya dengan keluar mengundi dalam pilihan raya akan datang. Bagi pendapat saya, ini adalah satu peluang untuk anak muda turut serta sama dalam proses pemilihan pemimpin negara. Ya, saya akan keluar mengundi sebab pada saya situasi politik negara sekarang agak kucak-kacir dan inilah masanya untuk kita libatkan ke semua orang muda untuk sama-sama kita lakukan perubahan. Pada pendapat saya berpaksikan lebih kepada untuk memilih kepada calon daripada memilih kepada parti yang bertanding. Hal ini kerana seseorang calon tidak menggambarkan parti dan sesebuah parti tidak menggambarkan kepada calon. Kita boleh lihat kepada calon-calon mereka menjalankan tugas atau tidak. Tetapi sekiranya dalam sebuah parti kita tidak dapat tahu adakah mereka melaksanakan tugas secara tulus ataupun tidak. Saya percaya undi saya mempunyai kuasa untuk mengubah landscape politik negara kerana undi saya ini penting untuk memastikan sistem politik negara ini dalam keadaan yang terbaik. Undi saya ini penting, undi segala rakyat yang muda adalah penting. Undi generasi Y adalah penting kerana generasi Y ini bakal menggegarkan dunia pada masa akan datang. Bertemu kembali. 6 jenis barangan harga terkawal akan dikuatkuasakan pada skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2022 melibatkan barang keperluan harian dari kategori hasil laut, barangan kering dan daging ternakan. Skim berkenaan akan berkuatkuasa mulai 29 Januari hingga 4 Februari ini iaitu 3 hari sebelum perayaan, semasa hari perayaan dan 3 hari selepas perayaan. 6 barangan berkenaan termasuk ikan bawal putih, udang putih dan bawang putih. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam satu kenyataan menjelaskan skim harga maksimum itu dilaksanakan sebagai langkah menstabilkan harga barangan. Ia berikutan permintaan terhadap barangan berkenaan dijangka meningkat semasa perayaan Tahun Baru Cina yang bakal disambut pada 1 Februari. KPDN HEP juga ujarnya akan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan keberadaan bekalan di pasaran yang memudahkan keluarga Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada musim perayaan. Dalam masa sama, KPDN HEP sedang melaksanakan skim harga maksimum keluarga Malaysia yang bermula 1 Januari sehingga 4 Februari. 12 jenis barangan telah ditentukan harga maksimum tersenarai di bawah skim ini seperti ayam, telur ayam dan sayur-sayuran. Justru keseluruhan barangan harga terkawal bagi pelaksanaan kedua-dua skim harga maksimum adalah 18 jenis barangan. 142 kawasan di wilayah Petaling dan Kelang mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual berikutan paip pecah di Seksyen 15 Shah Alam semalam. Air Selangor memaklumkan kejadian itu dikesan berpunca daripada kerja pembangunan jalan berdekatan Lebuh Raya Persekutuan oleh pihak ketiga. Menurut kenyataan di Facebook, Air Selangor perlu menjalankan kerja-kerja kecemasan bagi pembaikan paip pecah berkenaan yang bermula jam 3 petang tadi. Pembaikan dijangka siap sepenuhnya jam 3 pagi esok dan bekalan air akan mula disalurkan secara berperingkat-peringkat. Tambahnya, tempoh masa pemulihan bekalan air kepada pengguna adalah berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jarak premis pengguna. Air Selangor memaklumkan bantuan alternatif melalui lori tangki digerakkan ke kawasan terjejas dengan keutamaan kepada premis kritikal sepanjang tempoh gangguan. Seramai 4,000 pembeli rumah di bawah program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT seperti Prima, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan Program Perumahan Penjawat Awam PPAM yang menggunakan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA kini mampu menarik nafas lega
apabila diberikan penangguhan sementara pembayaran balik pinjaman perumahan. Ia susulan langkah segera diambil KPKT untuk membantu pembeli yang terpaksa menanggung bayaran bulanan biarpun tidak mendiami rumah berkenaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, pemberian moratorium dipersetujui hasil perbincangan bersama Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz baru-baru ini. Berikutan rumah yang dibeli tidak disiapkan seperti dijadual. Prima will have to bayar advance LED. Sebab orang tu dia sakit, dia tak boleh masuk. Kadang-kadang dia terkesan, terbeban dengan dia nak bayar sewa. You pay LED. Kalau dia dapat moratorium daripada bank, kita continue dia dapat. Kalau dia tak dapat, dia dapat daripada LPPSA. LPPSA normally tak ada beri moratorium, lembaga pembiayaan perumahan sektor awam. Dia kena mula bayar. Beliau ditemui pada majlis penyerahan kunci Residensi Prima Pulau Sebang di Alur Gajah, Melaka. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memberi jaminan KPKT akan mengambil langkah tegas membatalkan tender kumpulan kontraktor yang didapati gagal menyiapkan projek perumahan Prima mengikut tempoh ditetapkan. Tindakan itu dibuat selepas menerima rungutan daripada pembeli yang mendakwa mereka masih belum menerima kunci kediaman biarpun tempoh projek itu sudah berakhir. Mereka bimbang. Saya tak kata mereka tak perlu bimbang, mereka bimbang, tapi saya nak minta Prima untuk merawat kebimbangan mereka, keresahan mereka. Mereka jangan kata sebab mereka adalah pembeli, mereka adalah rakyat. Tapi saya nak maklumkan bahawa setakat ini Prima telah mengambil langkah-langkah yang proaktif. Ada yang mereka telah engage. Masih ada lagi yang masih memerlukan kata pembelaan saya. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Kebaikan aktiviti pembalakan untuk harimau hanyalah membabitkan pembalakan terpilih iaitu hanya menebang sebilangan pokok tertentu setiap tahun dalam petak hutan selari amalan pengurusan hutan mampan. Tabung Hidupan Liar WWF menegaskan ia tidak merangkumi pembalakan yang diadakan secara sembarangan dengan menebang seluruh hutan sekaligus. WWF dalam satu kenyataan berkata perkara terbabit dinyatakan dalam kajian dibuat oleh pihak WWF pada 2009 bertajuk Kepentingan Hutan Balak Terpilih untuk Pemeliharaan Harimau Panthera tigris, Anggaran Kepadatan Penduduk di Semenanjung Malaysia. Kajian oleh D. Mark Ryan dan Sharif Wan Muhammad mendapati anggaran kepadatan 2.59 harimau dewasa adalah bagi setiap 100 km persegi. Ini menunjukkan bahawa hutan ditebang secara terpilih seperti hutan Simpang Gunung Basur berpotensi untuk menampung kepadatan harimau yang tinggi. Kajian itu menyimpulkan bahawa penyelidikan lanjut amat diperlukan untuk memahami ekologi harimau dan mangsanya di hutan yang dibalak secara terpilih. WWF dalam pada itu percaya bahawa hutan yang bersih dan tidak terganggu adalah habitat sesuai untuk harimau selain kawasan perlindungan dalam bentuk perlindungan hidupan liar dan taman negara adalah perlu. Sebelum ini, Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK mendakwa aktiviti pembalakan di negeri berkenaan tidak menjejaskan populasi harimau. Pengarah JPNK Abdul Halim Abu Samah berkata proses itu sebaliknya baik untuk pertambahan populasi berpandukan kepada kajian dibuat pakar dari Sarawak. Batalion 8 Pasukan Gerakan ARM PGA merampas 11,000 karton rokok seludup dianggar bernilai 1.6 juta ringgit termasuk cukai dalam serbuan di kawasan semak di Kampung Lundang Paku Nilampuri awal pagi semalam. Pegawai Pemerintahnya Superintenden Mat Syukur Yusof berkata barang seludup ditemui selepas pasukan risikan mengesan dan mengikori 2 kenderaan mencurigakan. Proton Izora dan Mitsubishi Pajero ditemui di kawasan Pantai Cahaya Bulan. Pasukan risikan mengekori kenderaan suspek sehingga ke kawasan Salur Lama, namun mereka menyedari kehadiran pihak berkuasa dan bertindak memecut laju kenderaan hingga gagal dikesan di kawasan Lundang Paku Nilampuri. Pasukan risik telah menemui ada kesan kenderaan keluar masuk ke kawasan semak berhampiran rumah tidak bernombor. Setelah pemeriksaan dibuat, telah menjumpai 220 kotak ataupun peti di mana dilihat di belakang.
Hasil pemeriksaan menjumpai bungkusan plastik hitam berisi 11,000 kartun rokok, manakala kenderaan yang dipandu suspek tidak ditemui. Barang selundup itu dipercayai dibawa melalui kapal dagang dari Laos dan Vietnam. Sindiket dipercayai menurunkan barang diseludup sama ada di Thailand dan masuk ke Sungai Golok atau terus ke perairan negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1/E Akta Kastam 1967. Seorang pemilik syarikat didenda RM30,000 kerana menggunakan logo halal luar negara yang tidak diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 2 buah restoran di Nilai Negeri Sembilan. Hukuman itu selepas tertuduh A. Nadaraja yang juga pemilik syarikat Seribu Rasa Sendirian Berhad membuat pengakuan bersalah sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut pertuduhan, Nadaraja didakwa memperakukan makanan sebagai halal dengan cara bertentangan dengan Perenggan 4/1 Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Kesalahan dilakukan di sebuah restoran di Mesa Mall, Bandar Baru Nilai pada 20 Oktober 2020. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan kesalahan sama di restoran Harum Manis di lokasi dan tarikh sama. Mengikut fakta kes, semua sijil halal yang dipamer bukan milik tertuduh. Hasil semakan mendapati syarikat itu bukan pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang sah. Kita ke laporan detik niaga. Permohonan BSN MyRinggit I Banjir dibuka kepada orang ramai yang menjadi mangsa banjir sehingga 31 Januari. Setakat semalam, BSN telah meluluskan 22,887 permohonan berjumlah lebih 221 juta ringgit. Mereka yang terkesan akibat banjir boleh memohon dengan melengkapkan borang permohonan secara dalam talian dan mengemukakan dokumen yang lengkap serta sahih. Permohonan yang dilengkapi dengan maklumat yang sahih, dokumen yang lengkap serta menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan akan diproses bagi meringankan beban keuangan mereka. Pelanggan BSN juga masih boleh mendapatkan bantuan lain yang ditawarkan seperti penangguhan ansuran bulanan pembiayaan untuk pelanggan individu serta pinjaman kepada perusahaan mikro yang terkesan akibat banjir. Peluang pekerjaan mencatatkan peningkatan susulan kelonggaran PKP pada suku keempat tahun lalu. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia melaporkan responden yang berpendapat lebih banyak peluang pekerjaan meningkat kepada paras tertinggi 7 tahun ialah 29%. Ini menunjukkan lebih banyak majikan tidak lagi menyekat tawaran gaji atau membuang pekerja. Responden yang berpandangan sebaliknya juga menyusut pada 38%, terendah sejak suku ketiga 2018. Mereka yang percaya pekerjaan sukar diperoleh agak kurang antara 26 hingga 61% berbanding 53 hingga 67% pada suku ketiga tahun lalu. Sekitar 35% daripada responden menjangka akan ada lebih banyak peluang pekerjaan dalam bulan akan datang. Syarikat hartanah kini tidak mampu menampung kenaikan kos bahan mentah sepenuhnya menyebabkan harga rumah baru juga meningkat. Turut terbabit Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS yang menaikkan harga sekitar 7% bagi projek perumahan barunya. Yes, there is a slight increase in our products, but part of it is being absorbed by us also in our margins. That means we absorb some and about 50% is passed back to the customer. Mengenai PKNS, tahun ini PKNS bakal melancarkan 12 projek perumahan baru, anggaran bernilai RM690 juta dalam nilai pembangunan kasa. Ia juga mensasar jumlah jualan RM1.18 bilion tahun ini, termasuk RM584 juta jualan rumah kediaman. Recognized as one of Malaysia's pioneer major Kementerian Keuangan yakin Jabatan Kastam Diraja Malaysia mampu mencapai sasaran kutipan RM1 hingga RM2 bilion bagi program VA yang bermula awal tahun ini hingga 30 September. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam ucapannya menjelaskan JKDM diberi mandat bagi melaksanakan program pengakuan sukarela dan pengampunan cukai tidak langsung yang juga antara usaha kerajaan dalam melakukan pembaharuan cukai dan menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela dan melaporkan cukai sewajarnya. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan JKDM
untuk meningkatkan lagi kutipan dan duty import lain jika dilihat dari sudut pungutan hasil. Datuk Seri Tengku Zafrul juga optimis sasaran lebih tinggi mampu dicapai dengan memanfaatkan penggunaan aset fizikal tambahan JKDM seperti mesin pengimbas lebih moden dan penggunaan bot ronda laju. Pentas utama. 23 produk makanan tempatan berjaya menembusi pasaran Jerman menerusi program pembangunan dan penggalakan ekspor Matrade. Ia hasil penyertaan berterusan dalam pameran perdagangan oleh Matrade di rantau Eropah bagi membuka akses pasaran baru. Kita nampak program seumpama ini berupaya untuk membantu mereka meningkatkan kapasiti dan juga capability mereka supaya mereka dapat mengembangkan perniagaan melalui ekspor. Sebagai permulaan, penghantaran membabitkan makanan berasaskan kelapa dan aiskrim akan dipasarkan di 31 pasaraya popular Jerman Go Asia. Produk berkenaan dipilih menerusi program pameran makanan dan minuman yang berlangsung di Eropah Oktober tahun lalu. Matrade juga turut menggesa syarikat tempatan agar memanfaat kelebihan negara sebagai peneraju dalam bidang pengeluaran dan pemprosesan makanan halal global untuk meneroka pasaran lebih luas. Berjaya melahirkan 4 jutawan hanya dalam masa 3 tahun dalam pasaran. Syarikat Produk Kesihatan Najihah berhasrat untuk menggandakan jumlah itu kepada 30 jutawan dalam kalangan ejen penjualannya tahun ini. Menariknya, majoriti ejen yang meraih pendapatan lumayan itu terdiri daripada suri rumah yang menjejakkan kaki ke bidang keusahawanan. Kejayaan syarikat dari Kelantan itu dikongsi pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya Rosliza Yazis serta pengasas bersama yang juga suaminya Aizul Cik Ujan di Malam Gala Najihah di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Menurut Rosliza, selepas memperkenalkan produk Najihah pada tahun 2018, sambutan yang diterima mendorong ramai ejen dan stokis menyertai syarikatnya Rosliza Yazis NN Holding Sendirian Berhad. Hasil dedikasi ejen serta penerimaan terhadap kualiti produknya, 3 ejen mencapai tahap jutawan pada tahun 2020, manakala seorang lagi ejen bertukar status sama tahun lalu. Alhamdulillah, Najihah sudah melahirkan 4 orang jutawan pada tahun 2021 dan tahun ni insya-Allah kita akan melahirkan 30 orang jutawan di bawah Najihah Brand dan kami mensasarkan seramai 30,000 dropship yang berdaftar di bawah Najihah Brand. Memulakan perniagaan secara kecil-kecilan di sebuah rumah kedai dengan modal RM500 dari suaminya. Bagi Rosliza, setiap kejayaan dicapai Najihah ketika pertama kali menjadi usahawan dalam talian pada 2012 sentiasa diingati. Selepas berkembang sebagai perniagaan kecil dan sederhana, Najihah kini memiliki 2 wisma sendiri termasuk ibu pejabatnya di Kota Baru dan sebuah gudang di Pengkalan Cepa, Kelantan. Biarpun perniagaannya sedikit terjejas selepas Rosliza disahkan positif COVID-19 ketika hamil 8 bulan dan separuh dari pekerjanya turut didapati positif, namun tekad bersama keluarga besar Najihah yang merangkumi 10,000 ejen berdaftar berjaya memulihkan semula operasi pembuatan, pemasaran dan penjualan produk di seluruh negara. Untuk maklumat lanjut mengenai produk Najihah, layari laman media sosial seperti tertera. Laporan luar negara. Tentera Laut Thailand bertungkus lumus mengawal tumpahan minyak di perairan pantai timur Thailand. Menurut sumber, kejadian berpunca daripada kebocoran aliran paip dasar laut di kawasan berkenaan. Kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa lebih 160,000 liter minyak mentah menjejaskan perairan Taput di wilayah Rayong. Helikopter tentera laut bertindak menabur bahan kimia bagi menghentikan sisa tumpahan daripada merebak ke radius lebih jauh.
Sementara itu, syarikat pengoperasi galian dan pelantar berkata limpahan telah dihentikan sejak pagi tadi. Syarikat berkenaan juga menyatakan pelbagai pihak berkaitan telah mengambil langkah wajar bagi membersihkan tumpahan. Siasatan lanjut masih dijalankan. Amerika Syarikat mengulangi pendirian tidak akan menghantar ketenteraan ke Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Joe Biden memberi amaran terhadap Rusia jika meneruskan hasrat untuk menceroboh bekas negara jajahannya itu. We have no intention of putting American forces or NATO forces in Ukraine. But as I said, there are going to be serious economic consequences if he moves. Kenyataan Biden dibuat sehari selepas Setiausaha Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan kira-kira 8,500 tentera Amerika berada dalam keadaan siap siaga untuk ditempatkan di Eropah. Biden menjelaskan kesiapsiagaan itu adalah termaktub komitmen Washington terhadap penempatan operasi tentera di bawah NATO. Sebelum ini, Biden menjelaskan usaha untuk memujuk Presiden Rusia Vladimir Putin tidak membuahkan hasil. Ia setelah Rusia menempatkan lebih 170,000 tenteranya berhampiran sempadan Ukraine. Kiev dan pihak Barat menuduh Moskow sedang bersiap sedia menyerang negara jirannya itu yang dilihat sebagai pro-Barat. Selepas sekitar 30 tahun, Arab Saudi dan Thailand sepakat menyambung semula hubungan diplomatik. Dalam satu kenyataan bersama, kedua-dua negara bersetuju menempatkan duta masing-masing dalam masa terdekat. Ia hasil pertemuan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha yang melakukan kunjungan rasmi ke Riyadh bertemu putera Muhammad bin Salman Al Saud. 38 dikuatiri lemas apabila sebuah bot yang membawa pendatang asing karam di perairan Florida, Amerika Syarikat. Setakat ini hanya seorang daripada 39 penumpang diselamatkan pasukan pengawal pantai negara itu. Lebih 260 syarikat menyertai pameran alat permainan di London, United Kingdom. Acara itu kembali diadakan selepas ditangguh 2 tahun akibat pandemik. Menariknya, pempamer menawarkan harga murah sebelum ia dijangka melonjak tahun ini. Tarikh LTDL 2022 masih belum diputuskan. Perbincangan 3 penjuru berakhir buntu. Juga selepas Lizzie Jia lega, kini apa pula nasib Goh Jin Wei? Laporannya selepas ini, jangan ke mana-mana. Jauh di sana, TM membawa dunia kepada Malaysia dengan lebih 300,000 kilometer kabel dasar laut yang menguasakan e-dagang agar hidangan kita terkenal di pesada dunia. Kabel ini juga membolehkan kandungan berdefinisi tinggi yang boleh diakses bila-bila masa di mana jua. Warga TM di pusat data kami pula menguruskan semuanya. Dan lebih 600,000 kilometer kabel fiber domestik ini menghubungkan si kecil bijak dengan dunia yang progresif milik semua.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita Kemelut Lizzie Jia bagaikan sudah boleh tutup buku selepas persetujuan bersama dicapai antara dia dan Persatuan Badminton Malaysia BAM membolehkannya bertukar status sebagai pemain profesional. Tetapi apa pula nasib seorang lagi pemain yang dikenakan tindakan BAM, Goh Jin Wei, yang difahamkan baru saja menghantar surat rayuannya semalam. Boleh dikatakan Jin Wei bagai menjadi mangsa keadaan, berikutan dirinya berada dekat dalam situasi Kemelut Zija BAM dan tentunya bekas juara remaja dunia itu berharap turut mendapat pertimbangan sewajarnya kembali beraksi sebagai pemain profesional. Goh Jin Wei juga seperti Lizzie Jia yang dikenakan hukuman larangan bertanding selama 2 tahun berkuat kuasa 31 Oktober 2021 menerusi pengumuman Persatuan Badminton Malaysia BAM Jumaat lalu. Bekas juara perseorangan wanita remaja dunia 2015 dan 2018 itu sudah mengemukakan permohonan rayuan semalam dan sedang menanti proses berikutnya. Jin Wei meluahkan keinginannya agar perkara tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin. Pemain kelahiran Bukit Mertajam itu juga mengharapkan keputusan yang positif daripada BAM seperti diperolehi Zija, iaitu berkaitan penarikan hukuman larangan bertanding membolehkan dirinya meneruskan perancangan bergelar pemain profesional. Jin Wei memutuskan persaraan pada September tahun lalu dan meninggalkan pasukan kebangsaan akibat masalah kesihatan yang dialami. Tetapi kemunculan semula dirinya dengan menandatangani kontrak selaku pemain profesional Kelab Raket Kuala Lumpur KLRC awal bulan ini menyebabkannya dikenakan tindakan oleh BAM. Namun berdasarkan pengamatan, kerana isu dirinya berada di antara Kemelut Lizzie Jia dan BAM dan tidak semena-mena dia turut terpalit dan dikenakan tindakan BAM dan ini menjadikannya cukup keliru dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sekali lagi berharap satu kesepakatan mampu terhasil di antara Jin Wei dan BAM demi menjaga imej negara. Baguslah tu, memang BAM pun dah cakap keputusan yang mereka lakukan tu atlet berkenaan boleh membuat rayuan dan perkara itu telah pun dibuat oleh Goh Jin Wei. Itu perkara tindakan yang positif dan saya harap tentunya Goh Jin Wei bersama dengan BAM akan dapat capai satu solution yang terbaik untuk kebaikan Jin Wei dan juga kebaikan sukan badminton dan dapat kita jaga imej negara kita dengan baik. Atlet negara di bawah program latihan Majlis Sukan Negara MSN menerima durian runtuh apabila elan latihan bagi pemenang pingat perak dan gangsa sukan C yang sebelum ini dipotong dinaikkan semula. Perkara itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang memaklumkan kenaikan itu berkuat kuasa serta-merta. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mengarahkan MSN untuk segera melakukan penambahbaikan kadar allowance kepada atlet-atlet yang terpilih mengikut program latihan sepenuh masa. Ia membabitkan kenaikan RM800 kepada RM1,500 sebulan bagi pemenang pingat perak sukan C. Manakala allowance pingat gangsa juga dinaikkan daripada RM800 kepada RM1,000. Ia menyaksikan kenaikan kos sebanyak RM332,800, menjadikan jumlah keseluruhan ditanggung KBS adalah sebanyak RM9,266,400 sepanjang tahun 2022. Dan pada hari ini kita lihat apabila ada keperluan untuk kita menaikkan allowance kerana kita melihat ianya juga adalah merupakan satu keperluan bagi rakan-rakan atlet, maka keputusan ini kami ambil pada hari ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Atlet dan Jurulatih di MSN Bukit Jalil petang tadi. Kenaikan semua kadar allowance ini pastinya menyemarakkan semangat atlet menjelang penganjuran sukan C di Hanoi, Vietnam Mei depan. Mereka juga dijadualkan menghadapi beberapa tamasya besar antaranya Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham dan Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Bantahan pasukan futsal KLCT berikutan 2 lawan dalam persaingan Liga Prima Futsal Malaysia MPFL diberikan kemenangan percuma susulan pasukan itu tidak dapat beraksi kerana positif COVID-19 minggu lalu diterima Jawatankuasa Rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Sehubungan itu, 2 aksi KLCT menentang Selangor Tot dan Selangor Met yang ditunda akan diadakan semula. Menerusi satu kenyataan FAM hari ini, Setiausaha Agong Muhammad Saifuddin Abu Bakar menjelaskan pihak Sekretariat MPFL akan menetapkan tarikh baru bagi kedua-dua perlawanan.
Ahad lepas, FAM menerusi jawatankuasa futsal dan bola sepak pantai memberikan kemenangan dengan keputusan jaringan 5-0. Masing-masing kepada Selangor Todd United dan Selangor Mets selepas KLCT FC tidak dapat turun beraksi pada kedua-dua perlawanan itu Sabtu lalu. Keputusan dibuat jawatankuasa itu selaras dengan pertukan perkara 6 dalam kurungan 6-1 dan 6-1-1 seperti terkandung dalam peraturan tambahan penganjuran pertandingan 2022. KLCT tidak dapat beraksi kerana 2 pemain pasukan didapati positif COVID-19, manakala baki pemain dan pegawai pasukan berkenaan yang merupakan kontak rapat sedang menjalani kuarantin. Dalam usaha memantapkan kualiti pasukan bagi menghadapi musim baru Liga Malaysia dan saingan Liga Juara-Juara Asia SUL, juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT telah memilih Dubai sebagai destinasi aksi pramusim dan pemanas badan menentang beberapa kelab bola sepak dari Slovakia, Latvia dan Rusia. Dan aksi sulung menentang MSK Zilina dari Slovakia JDT diikat dengan keputusan 2-2. Aksi di Stadium Alhamriah menyaksikan JDT mendapat kelebihan awal apabila pemenang kasut emas Liga Malaysia musim lalu Bergson da Silva tidak menunggu lama untuk menggegar jaring hasil rembatan dalam luar kotak penalti soal minit pertama permainan. MSK Zilina yang juga juara 7 kali Liga Slovakia cuba bangkit dengan menekan kubu skuad Harimau Selatan. Namun keputusan 1-0 memihak JDT kekal hingga separuh masa berakhir. Bersambung babak kedua, pengendali Benjamin Mora menukar ke semua 11 pemain. Ia jelas merencatkan momentum apabila MSK Zilina mengambil kesempatan menyamakan kedudukan menerusi Timotheus Jambo yang menyempurnakan hantaran silang rakan sepasukan di minit ke-61. Bagaimanapun selang 2 minit JDT kembali memimpin aksi apabila tonggak import baru dari Mali, Musa Sibide menjadikan gol pertamanya bersama skuad Harimau Selatan. Begitupun ketika aksi menuju minit akhir, kedekaan benteng pertahanan menyaksikan hasrat untuk meraih kemenangan lebur apabila Zilina berjaya menyamakan kedudukan buat kali kedua. Selepas ini JDT akan bertemu Riga FC dari Latvia pada Sabtu sebelum berdepan dua klub Rusia Rodina Moskow dan Spartak Moskow masing-masing pada 2 dan 5 Februari ini. Masih belum ada penyelesaian berhubung tarikh penganjuran perlumbaan Litua dilangkaui edisi 2022. Pertemuan awal antara tiga pihak, Persekutuan Kemasaan Berpasukan Malaysia PKBM, Human Voyage HSV selain Kementerian Belia dan Sukan KBS di Putrajaya hari ini turut menemui jalan buntu. Segalanya tidak dapat dimuktamadkan dengan PKBM tetap berpendirian. LTDN adalah milik Badan Induk Sukan Berpasukan Negara dan HSB hanyalah penganjur perlumbaan. PKBM dihadiri barisan kepimpinan diketuai Presiden Dato' Abu Samad Wahab memilih untuk segera menyelesaikan kemelut yang melanda. Memandangkan nama baik Malaysia selain status perlumbaan LTDL iaitu 2 Pro Series turut menjadi taruhan. Bagaimanapun segalanya nampak buntu apabila Wakil Human Voyage Datuk Malik Maiden tidak bersetuju dengan beberapa perkara terutamanya berkaitan tarikh perlumbaan. Setakat ini termaktub dalam laman sesawang Badan Induk Berpasukan Dunia UCI, LTDL akan berlangsung bermula 3 hingga 10 Mac nanti dan hanya PKBM boleh memohon untuk perubahan tarikh perlumbaan dari pihak UCI bagi mengelakkan kesan buruk terhadap status perlumbaan selain nama baik Malaysia. Saya tak nak komen dululah apa-apa. Macam mana? Apa? Ialah maksud saya situasi itu macam mana, tegang ke ataupun nak kata tegang sekarang ni macam apa nama ni, bila kita dah jumpa menteri, dah dapat penjelasan daripada menteri, so pulang budi cari daripada menteri lah. Itu aja. Cubaan mendapatkan reaksi selepas pertemuan berakhir bagaimanapun ditolak Datuk Malik yang enggan memberi sebarang kenyataan setakat ini. KBS Isnin lalu mengeluarkan satu kenyataan ada menerima permohonan penganjur untuk menunda tarikh perlumbaan dari 3 hingga 10 Mac kepada 18 hingga 26 Jun. Semuanya atas faktor peningkatan kes COVID-19 dan proses kuarantin selain penstrukturan semula strategi pemasaran dan pengkomersialan LTDL. Di pihak PKBM atas rasa hormat kepada Menteri, Datuk Seri Fazal Azumu turut memaklumkan akan menghantar wakil bagi mesyuarat jawatankuasa pelaksana LTDL 2022 yang dijadualkan berlangsung esok. Bertemu kembali. Lagi laporan mengenai kebenaran umrah bermula 8 Februari ini. Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, SAFTA, menyambut baik kenyataan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri berhubung keputusan Kabinet itu. Presidennya Dr. Fatir Badri Al-Hadad dalam satu kenyataan berkata ia akan memberikan kelegaan kepada hampir 10,000 jemaah umrah yang terpaksa menangguh ibadah itu. Jelasnya kesemua sesi pertemuan dan libat urus bersama menteri berkaitan membuahkan hasil dan mereka mengotakan janji untuk tidak melanjutkan tempoh penggantungan perjalanan umrah melebihi 1 bulan.
Di sebalik namanya yang mula menjadi sebutan, siapa sangka kanak-kanak 12 tahun dari kampung Penghulu Tua di Bukit Selambau, Kedah yang petah berkata-kata menghidap talisemia sejak usianya 5 tahun. Muhammad Haziq Muhammad Ashraf yang bercita-cita menjadi chef berkongsi memori hidupnya yang boleh dijadikan inspirasi. Senyumannya tidak lekang di wajah Haziq sekalipun ketika ditemui di pekarangan Hospital Sultan Abdul Halim pagi tadi. Difahamkan dia ke hospital bagi bertemu pakar untuk urusan berhatan disusuli pertemuan kedua esok untuk memeriksa tahap kesihatannya. Tidak mahu terus pulang ke rumah, Haziq ke kedai bahan bakery. Langsung tidak kekok mengambil barang-barang diperlukan, lagaknya seperti orang dewasa. Buang kat atas ni kotoran dia. Nak besar kepala dia, cabut ni. Lepas tu bagi dia ni. Tekan, kecil lah. Dia keluar benda ni. Ada ketikanya pada waktu terluang di sebelah petang, Haziq akan keluar menjual pelbagai jenis kuih yang dimasak sendiri selain membantu kedua ibu bapanya di pasar. Umur berapa start masak tu? Umur 2 tahun. Masa tu pengasuh. Jaga pengasuh saya, dia buat karipak and then dia jual kat pekan. Lepas tu dia hayun saya atas doi kan. Dia hayun-hayun. Dia ingat kita tidur lah kan. Kita tak tidur. Lepas tu dia masa dia duk hayun tu dia duk gelintir karipak. Dia ingat saya tidur lah kan. Lepas tu kami tak tidur. Duk tengok dia gelintir karipak sampai habis. Lepas tu setiap pergi rumah tok mesti ambil tepung tok sengak-sengak, uli sorang-sorang. Uli. Lepas tu oti tanah satu tiap. Haziq mendapat perhatian setelah videonya melaporkan mengenai penemuan ular sawa di pasar Bukit Selambau baru-baru ini tular di media sosial. Sementara itu, ibunya Nur Syakilah Zainul memberitahu dia dihubungi pegawai Istana Anak Bukit semalam yang mahu memberikan hadiah kepada Haziq. Malah, Haziq juga bakal menerima surat penghargaan daripada Angkatan Pertahanan Awam APM dan dijemput Jabatan Penerangan Negeri untuk melakukan hebahan promosi vaksinasi melalui program Info on Wheel di sekitar Bukit Selambau. Laporan itu mengakhiri buletin utama. Kami tinggalkan anda dengan visual selang masa beberapa venue Olimpik musim sejuk 2022 di Taman Olimpik Beijing, China. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.